Okey, hai, Assalamualaikum selamat pagi. Kita nak tengok satu lagi topik bertajuk bersih bermaksud semula jadi. Bila kita bercakap tentang kebersihan makanan, adakah kita perlu lihat kepada rupa kata makanan tu, kita boleh kata dia sihat. Sebenarnya kalau kita bercerita tentang bersih ni, sebenarnya dia lebih daripada makanan tu kelihatan bersih. So kita tengok apa yang bermaksud, apa yang dikatakan dengan bersih itu sendiri. So apabila kita bercakap tentang makanan, bersih tidak bermaksud tak kotor, malah kekotoran mungkin bahan paling bersih dalam sumber makanan kita. Sebab kita tahulah sumber makanan kita biasanya berasal daripada contohnya kalau tumbuhan dia berasal daripada tanah. Dekat sini bermaksud bebas daripada bahan perosak ataupun bahan kimia seperti bahan racun, seperti racun perosak, racun lava ataupun baja. Bersih bermaksud organik dan dituai secara liar. Bahan organik ataupun bahan makanan organik tidak sama dengan tidak organik. Berdua benda berbeza. Pestisida dan herbisida membunuh, itu adalah kerja mereka. Bahan-bahan perosak ataupun racun perosak ni mereka digunakan untuk hapuskan serangga yang makan tumbuhan dan musnahkan tanaman dan kawal rumpai yang mengganggu tanaman yang ditanam tu lah. Adakah kita fikir dengan makan makanan yang tak dimakan oleh haiwan ni bagus untuk kita makan? Pada tahun 2004, researcher dari National Institute of Health menerbitkan kajian yang menunjukkan peningkatan risiko kanser di kalangan 17,000 kanak-kanak yang tinggal berhampiran ladang di mana peningkatan pestisida meningkat. Kajian mempunyai link pendedahan kepada organofosfat dan chloride, bahan kimia yang biasa ditemui dalam pestisida. Artikel diterbitkan dalam jurnal Neurotoxicology tercatat walaupun pestisida Dieldrin telah di-ban, ia masih wujud dalam persekitaran dan dijumpai di kalangan mereka yang menderita Parkinson apabila dibuat postmortem brain tissue. Kita boleh basuh pestisida dengan air, cuka ataupun hydrogen peroxide, tapi ia tak boleh hapuskan ancaman sepenuhnya lah. Masalah bukan hanya pestisida. Pestisida digunakan dalam semua toksik industri yang lain, ketagihan makanan yang memudaratkan, pencemaran udara, pendedahan penggunaan bahan kimia setiap hari, sekarang, masa lalu dan akan datang. Sampai satu tahap, sistem imun kita bekerja lebih dan penyakit mula muncul lah. Kita banyak terdedah kepada bahan-bahan ni. Sebab bahan-bahan kimia ni memang kita kadang-kadang kita tak pasal pun, daripada pemakanan kita, daripada penggunaan bahan pencuci kita. Benda tu dia mengganggu kita punya sistem endokrin. Dia mengganggu sistem imun kita, dia mengganggu sistem endokrin kita, hormon kita. Benda ni memang kita tak pasal lah sebab dia berlaku dalam jangka masa yang panjang. Itu yang one day saja. Sebab penyakit kronik ni dia dalam senyap saja. So sebab itulah kita kalau boleh kita elakkan penggunaan bahan-bahan kimia ni seboleh mungkin. Sebab dia tak bagi benefit pun kepada kita. Dia bahan-bahan kimia ni yang ada di persekitaran kita, dalam makanan kita, dalam penggunaan bahan bahan penggunaan harian kita, dia meletihkan kita punya endokrin system. Sebab endokrin system kita ada organ-organ yang mengawal sistem endokrin kita ni. Bila kita sentiasa buat organ kita sentiasa mengeluarkan hormon-hormon ni untuk terutama hati kita lah. Hati kita, sebab apa saja yang kita attach dekat kita punya kulit ataupun kita makan, semua akan melalui hati kita. Kesemua bahan kimia ini sentiasa bertambah, need by need, dia kata hari demi hari, tahun demi tahun, dan bahaya sebenar meningkat lah. Benda ni kita tak sedar lah, benda ni dia berlaku secara global dan je lah masa-masa yang kena dengan penggunaan bahan-bahan kimia ni. Kerajaan boleh memastikan kita terdedah kepada pestisida di bawah level tertentu. Dibuktikan tak berjaya. Itu sebabnya kita mempunyai million peraturan tetapi kita masih lagi sakit dan disebabkan oleh kanser dan Parkinson. Peraturan itu wujud untuk beri syarat kebenaran, bukan untuk melindungi masyarakat. Apa yang ditulis dekat sini lah. So kita boleh tengok lah sebenarnya satu-satu peraturan tu dibuat adakah untuk melindungi masyarakat ataupun sebenarnya peraturan dibuat untuk menghalalkan penggunaan certain bahan tu. Itulah kita tengok betul-betul. Tapi kajian menunjukkan level vitamin C yang tinggi dalam strawberry organik. Produk organik mempunyai lebih fenol, kompaun tumbuhan yang dipercayai boleh membantu menghalang kanser berbanding konvensional. Dalam kajian lain menjumpai makanan organik lebih sihat berbanding yang ditanam secara menggunakan pestisida. Researcher daripada Washington State University
Center for Sustaining Agriculture and Natural Resources melihat 384 sampel organik dan susu konvensional selama 8 bulan di seluruh negara. Susu organik mengandungi 62% lebih omega 3 fatty acid, di mana kita memang memerlukannya dengan lebih, dan 25% kurang omega 6, yang mana kita hari ini consume lebih banyak omega 6 ni. Lah, benda ni common sense je, tak perlu kajian. Kita fikir benda logik saja. Kalau kita tanam secara organik dan sihat, benda tu akan jadi sihat lah berbanding compare dengan kita menggunakan pesticide. Okay, pada tahun 2001 dalam Journal of Alternative and Complementary Medical yang diterbitkan dalam artikel The National Value of Organic versus Conventional Plant-Based Food, tumbuhan organik mengandungi kandungan vitamin C yang lebih ketara, iron, magnesium, fosforus dan berbanding tumbuhan konvensional. Dan ni dia proven lah, bukan saja-saja orang cakap organik tu bagus, memang dah dibuktikan lah sebab ada kajian-kajian yang dibuat. So, satu perkara yang kita tahu, tiada satu saintis yang mengatakan pesticide bagus untuk kita. Tak ada satu pun claim yang dibuat oleh saintis bahawa pesticide ni bagus lah. Okay, makan makanan organik bermaksud kita kurangkan kemasukan toksik, di mana menjadi beban kepada hati dan buah pinggang yang bekerja kuat sekarang. Sebab kita, kalau boleh kita, sebab tu kita kata untuk buah-buah GMO, buah-buah yang kacuk sekarang ni kita elakkan makan, sebabnya dia memberi beban lah kepada kita punya hati, kita punya buah pinggang. Makan makanan organik mengurangkan stres kepada badan, ia bukan hanya kepada sistem penghadaman. Sebab kita tahulah dengan penggunaan racun-racun serangga macam pesticide ni akan mengganggu endokrin sistem. Makanan yang menggunakan racun-racun serangga, pesticide ni, dia akan mempengaruhi kita punya endokrin sistem. So badan kita akan stres, badan kita akan stres, dia mengganggu kita punya hormon. So tak baguslah untuk kita punya kesihatan. Sentiasa terdapat bahan kimia terbaru dalam agriculture. Tak ada siapa tahu apa kesan jangka masa panjang yang akan berlaku kepada setiap orang. Betul, makanan organik lebih mahal dan sesetengah orang berkata ia hanya mampu dikonsum oleh orang-orang tertentu sahaja. Ia bertanya kembali, adakah kita sanggup bagi duit kepada farmasis berbanding petani, pasar ataupun doktor? Ni kita tanya sendirilah, sebabnya rezeki yang kita dapat, kalau boleh kita invest kepada tubuh badan kita sendiri dulu. Rezeki yang kita dapat, rezeki yang baik tu kita invest kepada diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri dulu, dan kalau ada lebihan-lebihan tu barulah kita buat belanja untuk benda-benda lain. Sebab hari ni kita dah dunia moden hari ni dia dah pesongkan kita tau. Dia dah pesongkan kita terlalu mengejar kepada keberadaan sehingga kita lupa untuk appreciate diri kita sendiri. Sepatutnya apa yang kita buat, kita dapat rezeki yang baik yang Allah bagi tu, kita bagi untuk diri kita sendiri dulu. Bila kita bagi untuk diri kita sendiri, diri kita, tubuh badan kita sihat, barulah kita bagi, barulah kita appreciate benda-benda lain. Sebab kalau kita duk appreciate benda-benda lain, kebendaan harta dunia ni, in case kalau kita sakit, benda tu tak ada value pun untuk kita. Benda tu dia tak jadi value, dia tak bawa apa-apa makna, tak ada makna pun untuk kita. Kalau kita sakit, rumah kita besar, kita ada kereta banyak, tak ada guna. So bila kita dapat duit tu, kita dapat rezeki yang baik, kita invest kepada tubuh badan kita ni. Dari benda-benda yang baik ni lah untuk kita kita sihatkan tubuh badan kita. Bila kita sihat, sebenarnya kita tak memerlukan pun benda lain. Sebab kita dah rasa nikmat sihat tu. Nikmat sihat ni lah kita tak appreciate. Waktu kita sihat, kita tak boleh nak appreciate. Sebab kita tak faham lagi kepentingan ataupun nilai value dia tu. Tapi kalau once kita sakit, kita akan tahu sebenarnya value kesihatan tu lah yang paling tinggi sekali berbanding dengan lain-lain. So kita kena appreciate, walaupun makanan-makanan sihat ni lebih mahal, tapi ia berbaloi untuk kita punya kesihatan. So kalau kita ada rezeki, kita invest kepada kesihatan kita dulu. Itu yang paling utama sekali. Adakah kita terlalu berkira dengan tubuh badan kita dan kita sanggup nak habiskan rezeki kita tu
untuk doktor untuk nak merawat, untuk nak repair tubuh badan kita. So benda tu kita kena fikir lah, benda tu kita kena fikir. So adakah dikata kat sini, adakah kita lebih sanggup habiskan rezeki di masa hadapan untuk fix kerosakan yang dilakukan hari ini? Adakah kita kena tanya diri kita, adakah kita terlalu berkira untuk diri kita sendiri dan kita sanggup melakukan kerosakan kepada diri kita, dan kita nak fix pula kerosakan tu di masa akan datang dengan menggunakan rezeki yang kita simpan selama ni. Benda tu macam tak sepatutnya kita buat benda tu.